Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah kepada semua murid yang menyertai kursus ikatan dan simpulan Daerah Gombak bagi tahun 2023. Saya berharap kursus ini akan beri satu pendedahan kepada semua murid yang menyertai dan mendapat ilmu yang boleh dimanfaatkan dalam semua unit uniform dan semua unit beruniform. Saya juga berharap agar ilmu yang ini dapat digunakan semasa menyertai aktiviti core curriculum di peringkat sekolah maupun di peringkat daerah. Saya berharap kursus ini akan beri satu input yang sangat berguna kepada semua unit yang menyertai kursus pada kali ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan kursus ikatan dan simpulan tahun 2023 bagi daerah Gombak. Sekian, terima kasih. Pertamanya, saya selaku peneras program mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua peserta yang telah pun mendaftar dalam kursus ikatan dan simpulan peringkat daerah Gombak bagi tahun 2023. Kursus pada tahun ini akan melibatkan kesemua unit beruniform yang ada di dalam daerah Gombak. Sebelum memulakan kursus, izinkan saya untuk menerangkan beberapa aspek yang perlu untuk semua peserta lalui bagi melengkapkan kursus ini. Yang pertama, semua peserta perlu menonton video ini sehingga tamat kerana di dalam video ini terdapat penerangan berkaitan ikatan dan simpulan yang akan disoal di dalam kuis ikatan dan simpulan sebelum murid-murid menamatkan kursus. Murid-murid boleh mengulang semula video ini sehingga murid-murid faham akan ikatan dan simpulan yang diajarkan oleh jurulatih-jurulatih di dalam video ini. Selepas murid-murid menonton, di akhir video ini akan dipautkan satu pautan di mana murid-murid perlu untuk menjawab kuis ikatan dan simpulan di mana di dalamnya terdapat 40 soalan. Murid-murid perlu untuk mendapat markah sekurang-kurangnya 80% daripada keseluruhan 100% markah untuk menaikkan diri mendapat sijil penyertaan. Berita baik kepada semua peserta. Sebanyak 100 helai sijil anugerah emas disediakan kepada mana-mana peserta yang mendapat markah 100% pada percubaan pertama. Oleh itu, dinasihatkan kepada semua peserta untuk mengambil nota ataupun catatan penting terhadap apa-apa penerangan yang diberikan oleh jurulatih di dalam video ini supaya murid-murid dapat menjawab dengan betul. Murid-murid juga digalakkan untuk mengeluarkan tali ikatan masing-masing dan cuba untuk mengikut ikatan yang diajarkan di dalam video ini. Di dalam kuis nanti, murid-murid akan diminta untuk memasukkan kod murid di mana setiap murid atau peserta yang mendaftar dalam kursus ini akan diberikan satu kod khas. Murid-murid perlu untuk memasukkan kod tersebut supaya markah yang diperoleh akan terus masuk ke dalam data nama anda masing-masing. Jadi saya ucapkan tahniah dan syabas dan selamat menjawab kuis. Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan saya ataupun melalui grup Telegram. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan cara ikatan buku sila. Ikatan buku sila digunakan untuk menyambung tali yang sama besar saiznya dan boleh digunakan untuk mematikan sebarang ikatan. Ia juga digunakan untuk mengikat kain membalut ataupun kain anduk semasa pertolongan cemas. Ikatan ini direka agar kedua-dua punca hujung tali tersebut senang dibuka semula. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara ikatan buku sila. Mula-mula dua hujung tali kanan atas kiri, kemudian kiri atas kanan. Begini ya, kalau sudah siap begini. Dan cara membukanya ialah pegang satu tali dan tarik. Senang dibuka.
Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat berkhusus kepada semua pelajar. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang dua jenis ikatan, iaitu ikatan simpul manuk dan ikatan seraya. Ikatan simpul manuk berfungsi untuk mengikat hujung tali pada batang kayu. Yang kedua, simpul manuk ini juga boleh mengikat tali sampan ataupun semasa berlabuh. Selain daripada itu, simpul manuk ini boleh mengikat tali kemah pada tiang kayu. Dan seterusnya, simpul manuk ini berfungsi untuk memulakan dan mematikan ikatan pada gadget pada ikatan seraya seperti ini. Ikatan seraya pula digunakan untuk mengikat dua batang kayu pada sudut tegak. Selepas ini saya akan terangkan bagaimanakah teknik-teknik untuk membuat kedua-dua ikatan ini. Ikatan simpul manuk. Bagi cara yang pertama, buat X menggunakan tali pada kayu. Kemudian pusingkan sekali tali di bawah dan masukkan hujung tali di celah antara dua tali. Kemudian tarik dan kemaskan. Depan dan belakang. Cara yang kedua ialah buat dua gelung sebelah kiri dan gelung di sebelah kanan. Okey, kita lihat di sini talinya di bawah, ni tali di atas. Okey. Gelung sebelah kanan diletakkan di bawah gelung di sebelah kiri. Kemudian masukkan ke dalam kayu dan ikat. Okey. Siap simpul manuk bagi cara yang kedua. Ikatan seraya. Kita mulakan ikatan seraya dengan membuat simpul manuk di bahagian kayu di sebelah bawah. Pintal tali lebihan supaya kemas dan letakkan kayu yang bersilang dan mulakan ikatan. Ulang ikatan ini 3 hingga 5 kali. Setelah selesai, pusingkan tali mengelilingi celah kayu dan tarik dengan ketat. Kita akhiri ikatan seraya ini dengan simpul manuk.
kemaskan ikatan. Potong lebihan tali supaya kelihatan lebih kemas bahagian hadapan di bahagian belakang. Selesai ikatan seraya. Sekian, terima kasih. Selamat berkursus. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan terangkan mengenai ikatan simpul pulih serta kegunaannya. Sebelum saya menunjukkan cara untuk melakukan ikatan simpul pulih, saya akan menerangkan 3 kegunaan ikatan ini. Yang pertama, ikatan simpul pulih boleh digunakan untuk memendekkan tali tanpa kita memotongnya. Yang kedua, ikatan ini juga boleh digunakan untuk menguatkan tali yang hendak reput ataupun yang hendak putus. Dan yang terakhir sekali, ikatan simpul pulih ini juga boleh digunakan untuk menegangkan tali walaupun kedua-dua hujung tali itu telah diikat. Jadi seterusnya mari saya tunjukkan cara untuk melakukan ikatan simpul pulih. Ikatan simpul pulih. Letakkan tali seperti ini. Kemudian ambil lebihan tali sebelah kanan, jadikan satu loop gelung. Ambil tali sebelah kanan, masukkan ke dalam gelung dan tarikkan tali sehingga ketat. Seterusnya, sama juga di sebelah kiri. Jadikan satu loop gelung, masukkan ke dalam gelung dan tarikkan tali sehingga ia kemas. Kemudian, ambil lebihan belah kanan, letakkan di bawah gelung sebelah kanan. Gunakan satu penyendal, masukkan secara bersilang di dalam gelung sebelah kanan. Langkah yang sama juga di sebelah kiri. Ambil tali sebelah kiri, letakkan di bawah gelung, masukkan penyendal secara bersilang, kemudian tarik kedua-dua belah tali sehingga ia menjadi tegang dan kemas. Jadi itu sahaja untuk hari ini mengenai ikatan simpul pulih. Selamat mencuba dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan 2 jenis ikatan. Yang pertama, ikatan bunga geti, dan yang kedua, ikatan bunga geti berganda. Kegunaan ikatan bunga geti adalah untuk menyambung hujung tali yang tidak sama besar, misalnya tali perahu dengan tali kapal. Begitu juga untuk menyambung tali penarik bendera. Ikatan bunga geti, masukkan tali di bawah gelung dan kita pusingkan ke belakang, tarik, kita masukkan di bawah hujung tali di bawah tali putih dan kita tarik untuk kemaskan. Okay, dah siap bunga geti. Ikatan bunga geti berganda. Untuk membuat ikatan bunga geti berganda, sama juga caranya dengan membuat ikatan bunga geti. Kita gelungkan tali, masukkan dalam gelung, pusingkan di belakang. Okay, di sini dah berlakunya perbezaan. Bunga geti berganda. Okey, di sini kita pusingkan 2 kali. Okey, dan kita masukkan bawah ni. Kita tarik. Okey, dah siap. Kita kemaskan. Ikatan bunga geti berganda.
dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Ikatan yang saya akan tunjukkan adalah tindih kasih. Tindih kasih ini boleh digunakan untuk membuat tanjur. Yang kedua untuk kerja-kerja menyelamat di air. Dan yang ketiga adalah untuk menambat binatang seperti kambing atau kuda. Buat satu gelongan kecil seperti ini. Bahagian yang berdiri ini kita namakan dia sebagai tiang. Masukkan hujung tali yang satu lagi di dalam gelongan tadi dan pusing keliling tiang dan masuk balik ke dalam gelongan tadi dan pegang dan tarik kedua-dua bahagian seperti ini. Jadilah simpul tindih kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pengakrab. Pada hari ini, saya akan mengajar bagaimana cara untuk membuat simpul pengail. Okey. Terlebih dahulu, kita ketahui apakah kegunaan simpul pengail. Simpul pengail adalah untuk menyambung dua tali yang licin dan halus dan boleh juga menyambung tali yang berlainan saiz ataupun sama saiz. Okey, kita ikuti seterusnya. Seperti yang saya katakan tadi, simpul pengail adalah untuk menyambung dua tali yang licin yang tidak sama saiz ataupun sama saiz. Untuk kali ini, saya menggunakan tali yang berlainan saiz. Okey, mari kita mulakan. Okey, kita ambil tali yang berwarna putih ini dan letak dia di bawah tali yang berwarna kuning. Okey, selepas itu kita pusing tali putih ini dan kita masukkan ke dalam bulatan mengikut bawah. Mengikut lubang bawah ya. Okey, kita ketatkan. Kita ketatkan dia. Okey. Siap begini bentuknya. Okey, seterusnya kita buat yang bahagian sini pula. Okey, kita ambil tali yang berwarna kuning, letak di bawah tali berwarna putih. Okey, kita pusing. Kita pusing jadi begini dan kita masukkan ke dalam lubang mengikut bawah. Lubang bawah. Okey, kita ketatkan. Okey, begini. Okey. Kita tarik hujung dan hujung. Okay, kita tarik supaya ia kemas. Okey. Beginilah ikatan simpul pengail. Okey, dia begitu kuat dan dapat menyambung kedua tali ini dengan kuat sekali. Okey, berakhirlah sudah pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dimanfaatkan, dapat dipraktikkan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam kakak. Hari ini cikgu akan tunjukkan satu simpulan. Nama dia simpulan kerusi. Ini contohnya simpulan kerusi. Di mana dia mempunyai dua tanjung, satu tanjung untuk kecil, satu tanjung untuk badan. Fungsi dia adalah untuk menurunkan mangsa ataupun orang daripada tempat-tempat yang tinggi, contohnya daripada bangunan, ataupun jurang lah. Di mana satu tanjung yang kecil ini akan dimasukkan di bahagian bawah kaki, keliling kaki dia. Dan satu lagi ni yang besar ni yang mana dia boleh dilaraskan, akan dimasukkan pada bahagian badan ataupun dada. Kemudian dia akan matikan dengan satu ikatan pemati, ikatan kat sini. Jadi ni sesuai dah untuk aktiviti ataupun aktiviti untuk menurunkan masa-masa daripada tempat yang tinggi. Dia contoh macam wayang lah. Nanti cikgu akan tunjukkan cara-cara untuk menghasilkan satu simpulan kerusi.
Itu saja. Sekian. Terima kasih. Kan cara nak buat ikatan simpul kerusi Okey. Mula-mula kita ambilkan satu tali, ambil bahagian tengah dan buatkan simpul. Okey, ambil setengah tali tu, lalu buat 2 blok. Okey, 2 blok nampak macam tajuk tu. Okey, kemudian ambil bahagian pertengahan dan tarik kanan ke depan, yang kiri ku ke arah belakang di tengah-tengah dia. Okey, akan hasillah 2 tajuk. Okey. Lepas itu, okey, satu tajuk kecil untuk kaki, satu tajuk besar tu untuk bahagian badan. Okey, dah terhasil. Okay, sekarang kita akan hasilkan ikatan pemati yang kita panggil setengah bleed ataupun half stitch. Okey, untuk matikan simpulan kita tadi. Okey, satu sebelah kiri. Okey, tarik bagi ketatkan. Okey, dan satu lagi. Okey, kita akan buat blok untuk simpul mati lagi satu. Setengah blade untuk bahagian kaki. Okey. Okey, lepas itu kita akan hasilkan tajuk tu ikut saiz pemasa. Saiz dia ikut saiz badan pemasa lah. Okey, itu saja untuk cara-cara menghasil simpul kerusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan cara ikatan lilit balak. Barangan yang diperlukan ialah sebatang kayu dan satu utas tali. Cara yang pertama, letakkan tali, kemudian letakkan kayu di atas tali. Ambil bahagian kiri sebegini yang pendek, buatkan bulatan. Masukkan tali yang kedua ke dalam bulatan. Lepaskan. Ambil pangkal tali tadi dan lilitkan sebanyak 5 kali. Setelah cukup 5 kali, ambil pangkal tali dan tarik bahagian tali di sebelah lagi. Ketatkan ikatan. Ikatan lilit balak. Ikatan ini adalah untuk digunakan ikatan sementara untuk menurunkan atau menarik beban seperti kayu. Boleh juga digunakan untuk menurunkan barang dari tempat yang tinggi. Ikatan ini kukuh dan mudah untuk dibuka. Salam menangkap. Sekarang kita belajar simpul serban. Simpul serban digunakan sebagai pemijat kaki bagi pekerja yang bertugas untuk memanjat. Contohnya untuk memanjat tiang layar. Dan simpul serban juga boleh digunakan sebagai wogger skaf pemimpin. Sekarang mari kita cuba untuk melakukan simpul serban. Ambil hujung tali pendek, kepitkan di antara ibu jari dan juga jari telunjuk. Masukkan tali utama di antara jari hantu dan juga jari manis. Pusing bawa ke hadapan melalui jari manis dan juga jari kelingking. Selitkan tali utama di antara jari telunjuk dan juga jari hantu. Pusing bawa ke hadapan melalui jari hantu dan juga jari manis. Pusing bawa ke belakang melalui jari manis dan juga jari kelingking. Ambil hujung tali, masukkan daripada bawah ke atas tali yang awal tadi. Tarik hingga habis. Pusingkan tali itu di jari telunjuk. Masukkan hujung tali daripada bawah ke atas
tali yang berada di jari manis. Yang ini daripada bawah ke atas. Okey, kemudian masukkan hujung tali daripada atas ke bawah tali yang berada di hadapan jari manis. Yang ini daripada atas ke bawah, kan? Kita tarik hingga habis. Okey, sekarang keluarkan tali, kecilkan gelung. Okey, kemaskan sedikit. Okey, kalau nampak dia akan jadi macam ni. Okey, sekarang ni kita nampak satu alur je, kita akan buat dua alur. Kita start daripada tali pendek ni. Yang ini kita buat dua alur, kita ikut je alur tali yang pendek ni. Kita buat sampai habis, sampai tali bertemu tali. Hujung tali bertemu hujung tali. Ini ikut saja. Sekarang dua alur dah. Ni dua alur tapi belum habis lagi. Ini dua, ini satu. Jadi habiskan. Dah dua. Ni masih satu. Okey, belum habis lagi ni sebab ni masih lagi satu alur, ini dua alur. Sudah habis ke? Belum. Sudah habis? Hujung tali sudah bertemu dengan hujung tali. Ini sudah dua. Kalau kita pegang sini, dah ada dua alur. Jadi kita kemaskan dengan memotong tali yang lebih ni lah. Untuk simpulan simpul serban, dia ada 5 lekuk. Kalau kita tengok kat sini, 1 lekuk, 2, 3, 4, 5 lekuk. Tapi kalau untuk woggle, kita pakai 4 lekuk saja macam yang ni. 1, 2, 3, 4. 4 lekuk. Ini simpul serban untuk woggle bagi skaf pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam pengakap. Kali ini saya akan menunjukkan tentang simpul belit lucut atau simpul pencuri. Yang pertama, sediakan tali. Kemudian rapatkan tali bentuk begini berpasangan. Kemudian tali letakkan di belakang rotan ataupun kayu. Kemudian ambil tali yang pendek, masukkan ke dalam lubang tali. Tarik pada tali yang panjang sehingga rapat. Kemudian ambil tali yang panjang, masukkan ke dalam lubang tali. Seterusnya tarik tali yang pendek sehingga rapat supaya ia tidak lucut. Beginilah keadaannya. Kemudian untuk melepaskan tali ini ataupun melucutkan, tarik tali pada tali yang panjang.
simpul belit lucut atau simpul pencuri. Kegunaannya untuk aktiviti panjat memanjat. Kegunaannya untuk mengikat tali pada tiang atau pokok bagi tujuan memanjat atau menuruni pokok kerana senang dibuka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengakap. Pernahkah anda mendengar tentang sejenis simpulan yang diberi nama simpul belit? Hari ini saya akan tunjukkan kepada anda semua bagaimana langkah-langkah untuk membuat simpul belit. Jom, sama-sama kita saksikan. Kegunaan simpul belit ini adalah untuk mengikat hujung tali pada mata kail, pancang pokok, ikat bot atau perahu atau pada haiwan seperti kuda. Simpul ini boleh juga digunakan untuk turun dari atas pokok. Mudah dibuka semula serta tidak mudah tertanggal. Selamat mencuba! Assalamualaikum dan salam pengakap. Saya, Hafiza binti Abu Bakar, akan berkongsi dengan anda semua mengenai ikatan angka 8. Fungsi yang pertama ikatan ini adalah sebagai ikatan sementara di hujung tali agar tali tidak terburai. Kedua, menahan tali dari tidak tercabut dari blok takan. Saya akan tunjuk cara ikatan ini dihasilkan. Tali dalam keadaan macam kemudian terbalikkan. Dia akan jadi tali pendek ini di atas, ini di bawah. Kemudian tali yang hujung dia berdekatan anda dimasukkan ke bawah. Twist ke bawah. Dia berada di bawah. Kemudian kamu ambil tali ini dan pegang ingatan ni, masukkan dari atas. Masuk dari atas dan tarik. Tarik kedua-duanya. Dan dari situ kita dah nampak ya, seperti nombor 8. Maka terhasillah ikatan angka 8. Salam pengakap. Hari ini saya akan berkongsikan satu simpulan iaitu simpul lalat di mana fungsinya adalah untuk mengelakkan daripada tali terus terurai. Tanpa memasa, jom kita mulakan. Mari saya tunjukkan cara-cara untuk membuat simpul lalat kita pada hari ini. Di sini saya ada 3 jalur tali yang saya warnakan dengan warna merah, kuning dan juga biru. Untuk langkah yang pertama, kita akan melipatkan tali merah kita di antara tali kuning dan juga tali biru. Dan tali merah tadi apabila telah dilipat akan membentuk satu gelungan. Untuk langkah yang kedua, kita akan melipatkan tali kuning kita di atas gelungan tali merah tadi. Dan langkah ketiga,
adalah dengan melipatkan tali biru kita ke dalam gelungan tali merah pada awalnya tadi. Dan akhir sekali, kita hanya perlu mengetatkan simpulan yang telah terbentuk di antara ketiga-tiga tali tersebut. Maka dengan itu, terbentuklah sudah simpul lalat kita pada hari ini. Mudah dan senang bukan? Itu sahaja daripada saya dan selamat mencuba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Pada hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat simpulan dan ikatan yang dinamakan sebagai simpul belit. Kegunaannya adalah untuk mengikat tali kemah ke tiang supaya ianya tidak terlucut. Baiklah, sekarang kita akan mulakan bagaimana cara untuk melakukan simpul belit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana membuat ikatan silang gunting. Sebelum tu saya akan terangkan kegunaan ikatan ini. Ikatan silang gunting digunakan untuk mengikat tali jambatan, menara gadget dan menyambung kayu. Ikatan ini sesuai digunakan untuk membuat tripod. Ikatan ini kukuh dan kuat bagi menyambung 2 atau 3 batang kayu. Okey, supaya bercantum. Baik, sebelum tu kita perlukan 2 batang kayu. Di sini saya gunakan pipe dan kita perlukan tali lah. Okey. Saya akan tunjukkan bagaimana untuk membuat. Pertama sekali kita akan buat ikatan manuk sebagai ikatan pemula. Okey, untuk ikatan manuk kita akan buat 2 loop seperti ini. Okey, satu di bahagian tali di bawah dan satu di bahagian atas, dan kita akan letakkan loop yang kedua ni di bahagian bawah, dan kita akan masukkan satu batang pipe ni untuk mendapatkan ikatan manuk. Okey, kita
mulakan dengan ikatan manuk di tali yang pertama, di paip yang pertama ataupun batang kayu yang pertama. Seterusnya kita boleh adjust sikit, tarik sikit supaya tali lebih pendek. Okey. Seterusnya kita akan sambungkan batang kayu yang kedua ataupun batang paip yang kedua, dan kita akan ikat secara bersilang begini. Sambungkan dua batang, cantumkan dua batang kayu ini. Okey. Dan kita akan mendapatkan ikatan seperti ini. Okey, seterusnya setelah mendapatkan ikatan seperti ini, kita silangkan tali kita di bahagian tengah ataupun celahan paip ataupun kayu seperti ini. Okey, dan kita akan ikat di antara dua batang kayu ini sebanyak 2 atau 3 loop. Okay. Saya buat 3 dan kita akan dapatkan ikatan seperti inilah. Okey, dan seterusnya setelah kita mendapatkan loop seperti ini, maka kita boleh matikan ikatan tali kita dengan menggunakan simpul manuk di bahagian kayu yang kedua. Ikatan simpul manuk, kita dapatkan X, dan kita akan masukkan biang tali ke dalam sini. Okey, selesai untuk ikatan silang gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengakap. Baik, hari ini saya akan menunjukkan cara lilit pasdor. Lebih dulu saya ingin menerangkan kegunaan lilit pasdor. Yang pertamanya kita gunakan untuk membuat tangga. Yang kedua digunakan untuk menyabut atau mengikat pacang yang terbenam di dalam tanah. Okay, cara membuat lilit pasdor ini, ambil tali, lilit tali yang tangan kanan, tali kita tarik letak di atas tali sebelah tangan kiri seperti ini, nampak. Kemudian yang sebelah tangan kanan ni kita masukkan ke bawah, balik ke bawah ke dalam lubang. Kemudian dia akan berbentuk seperti ini. Anda akan dapat dia ada 3 tali lah, lari. Jadi tali tengah ni kita tarik sikit supaya dia membentuk ruangan, supaya mudah kita memasukkan kayu. Kemudian dah masuk tu kita tarikkan dia. Jadi kita akan dapat inilah depan dan belakang. Dia ketat. Jadi beginilah cara untuk lilit pasdor, sangat mudah dan selamat mencuba.